Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menjalani sesi bimbingan seperti yang Cik tahulah. Terima kasihlah sebelum itu saya cakap kerana sudi menjalani sesi bimbingan dengan saya. InsyaAllah saya akan bantu sedaya upaya atas semua masalah yang Cik hadapi. Terima kasih sebab sudi bantu saya lah untuk hadapi masalah yang menimpa diri saya. Saya harap sangat Cik boleh bantu saya untuk atasi masalah saya. Ya, baik. Sebelum tu Cik duduk dalam keadaan selesa. Selesakan dulu diri. Betulkan apa yang patut. Okey. Sebelum tu kita berkenal lah dahulu. Nama saudari apa? Nama saya Nur Syairah Idayu binti Husni. Kalau saya panggil Idayu boleh? Boleh? Okey. Nama saya Siti Syaila Ayuni binti Awan. Sebagai pembimbing Idayu lah hari ni. Boleh panggil Ayuni. Idayu tinggal di mana? Saya tinggal di Sandakan, Sabah. Yalah, sama lah kita. Tapi tempat-tempatnya. Tinggal di Batu Lapan, Taman Megajaya. Jauh lah. Saya mau ke bandar. Saya di Batu Sapi. Mau ke bandar pun 2 minit jugalah. Lama jugalah. Sama je sama Idayu. Baiklah Idayu, sebelum kita mulakan sesi bimbingan ni, saya ingin terangkan serba sedikitlah tentang apa itu sesi bimbingan. Okey, buat pengetahuan Idayu, sesi bimbingan ni ialah satu proses bantuan yang disediakan kepada individu, iaitu Idayu lah sebagai klien dan saya sebagai pembimbing yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey, proses ini juga adalah proses di mana kita merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Okey, saya di sini berperanan sebagai pembimbing Idayu dengan menolong secara sistematik dan memberi bimbingan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Idayu. Faham setakat ni? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, saya akan menyelesaikan masalah tersebut berasaskan prinsip psikologi dan insya-Allah saya akan sedaya upaya memahami dan mendengar setiap masalah yang Idayu luahkan, ceritakan kepada saya. Idayu ada apa-apa soalan? Boleh saya tanya, adakah sepanjang sesi saya melakukan bimbingan ini, adakah maklumat dan segala-galanya itulah dirahsiakan? Buat pengetahuan Cik Idayu, segala perbualan kita ni, perbincangan pada hari ini saya rahsiakan semuanya cuma berkaitan dengan saya sebagai pembimbing dan Idayu sebagai klien. Masalah ini hanyalah kita berdua yang tahu. Maksudnya tidak disebarkan Tidak. di mana-mana YouTube ke? Ya, tidak. InsyaAllah tidak. Terima kasih sebab memahamilah. So, saya rasa sangat malu bila itulah masalah peribadi kan. Faham, sebab ini masalah peribadi, mana boleh orang lain untuk dengarkan. Biarlah saya sebagai pembimbing merahsiakan perbualan ini. Terima kasih. Akhir sekali, sesi bimbingan ni insya-Allah kita akan jalankan sepanjang 20 ke 30 minit dan kita juga saya dan juga Idayu tidak dibenarkan untuk memegang telefon bimbit bagi memudahkan proses ini berjalan dengan lancar. Okey. Saya faham. Saya tidak akan gunakan telefon bimbit. Okey. Baiklah Idayu, boleh Idayu mulakanlah cerita apa masalah yang Idayu hadapi selama ni? Boleh mula? Boleh. Okey, sebenarnya saya ada masalah yang perkara itu menghantui diri saya sehingga hari ini. Sampaikan saya rasa malu nak bercakap dengan orang. Saya rasa macam kita nak formal je lah bahkan, boleh kan Cik Ayu ni? Ya. Saya rasa lagi selesa sikit. Ya. Saya rasa macam malu bila hari-hari orang kutuk saya gemuk. Saya faham hari demi hari berat badan saya semakin meningkat. So, saya punya bentuk tubuh badan pun tidaklah secantik orang lain. Saya sedar saya bukanlah manusia yang sempurna, tapi yang menjadi rasa sedih tu bila
orang sekeliling saya, orang-orang rapat, orang yang saya perlukan untuk bagi sokongan tu, hari-hari ejek saya gemuk, seolah-olah mereka memperlekehkan diri saya yang tidak seberapa sempurna. Adakah maksud Cik Idayu orang sekeliling tu adakah kawan rapat termasuk keluarga sendiri atau bagaimana? Permulaannya mula daripada kawan-kawan lah, sebab saya mula mengalami kegemukan yang mendadak ni apabila saya masuk di universiti waktu semester 1. Saya tak tahulah macam mana nak handle diri saya, mungkin saya tekanan dan sebagainya. Jadi saya makin gemuk, sehingga kan berat badan saya ni mencecah 72 kilo. Jadi apabila saya pulang semula ke Sabah, orang sekeliling saya macam terkejut lihat saya yang semakin gemuk. Jadi perkara tu menghantuilah, sebab setiap kali saya jumpa kawan-kawan saya, mereka seolah-olah macam memerli. Mereka kata, "Weh Dayu, berkembang nampak." Macam tu. Lepas tu macam, "Wah, suburnya." Begitu. Macam, "Wah, kembang setamannya. Kenapa makin gemuk?" Lepas tu kadang ada yang lagi kasar, "Woi, gemuknya kau ni." Jadi macam tipulah jauh di sudut hati. Saya memang sedih, walaupun saya tahu saya mengalami kegemukan. Dan yang paling sedih tu bila saya reunion dengan kawan-kawan, mereka seolah-olah membandingkan saya. Macam saya ada seorang kawan yang agak cantik lah juga, nama dia tak perlulah saya bagi tahu. Cuma macam mereka selalu bandingkan saya dengan dia. Macam, "Wih Dayu, kau tengok kau dengan dia tu. Dia lagi kurus, dia masuk pula juga gemuk. Kau ni masuk tu dah sampai pun satu set gemuk surah kau." Jadi saya rasa macam tipulah jauh di sudut hati sebagai seorang perempuan. Saya tak terkesan. Pada asalnya tu saya anggap macam gurauan lah. Tapi makin lama makin hari di grup WhatsApp pun mereka seolah-olah macam mengejek saya gemuk, sehingga ada yang labelkan saya sebagai gajah. Maksudnya mereka bukan saja secara lisan memerli ataupun mengejek Idayu, tetapi secara visual ataupun tulisan pun mereka mengejek Idayu. Saya faham. Itulah, tipulah. Dalam hati saya tidak terguriskan, tapi bila orang sudah ejek tu, kadang tu saya rasa macam malu mau jumpa kawan-kawan. Saya rasa macam saya tidak layak untuk berkawan dengan mereka. Mungkin saya bukanlah orang yang cantik, orang yang baik macam orang lain. Saya faham saya gemuk. Cuma saya sedihlah bila saya dilabelkan dengan haiwan-haiwan yang agak bodoh juga, seperti badak, gajah. Seolah-olah macam, adakah orang gemuk seperti saya ni terlalu jijik di mata orang? Itulah sehingga pada hari ini saya seperti macam malu nak berkawan, nak bersosial, dan saya pun sudah memberhentikan saya punya Instagram. WhatsApp saya pun saya mula privatekan sebab saya malu dengan diri saya bila hari-hari kawan-kawan post tentang kecantikan dan mereka selalu memberi saya. Itu bahagian kawan lah. Tadi Idayu ada mengatakan di mana kawan Idayu sendiri memberi persamaan antara Idayu dengan haiwan-haiwan yang tidak sepatutnya untuk disebut. Bagaimana Idayu menghadapi situasi tersebut? Sebab berdasarkan apa yang Idayu cakap, Idayu dan kawan-kawan sedang reunion, maksudnya lepak bersama-sama setelah lama tidak jumpa. Tetapi bila dilabelkan dengan perkataan sedemikian, bagaimana Idayu menghadapi situasi tersebut? Adakah Idayu cuba untuk pulang ataupun menangis? Bagaimana situasi Idayu pada masa itu? Perasaan Idayu juga? Macam mana saya nak jelaskan? Sedihlah. Saya rasa sangat-sangat terkilan sebab yalah, sudah lama tidak jumpa kawan rapat, kawan yang membesar. Tapi tiba-tiba saya diejek sedemikian, dan yang sedihnya dibandingkan bila mereka kata saya ni gemuk, saya bodoh, saiz baju saya sampai mencecah XXL. Bila jalan tu mereka asyik menunjukkan baju-baju besar. Mereka kata
Dayu kau tak layak lah pakai baju ni, kau layak pakai baju ni. Seolah-olah macam saya ni tidak berhak lah untuk memakai pakaian yang cantik seperti orang lain. Macam apa sahaja perkara yang saya cuba buat berkenaan tentang kecantikan, fashion, mereka ejek saya. Mereka membangkang lah setiap perkataan. Mereka seolah memperlekehkan yang saya tidak layak pun untuk menjadi seperti orang lain. Kononnya macam hanya orang kurus sahaja yang cantik. Jadi sepanjang perbualan tu Idayu buat apa? Adakah Idayu mendiamkan diri ataupun mencela? Bagaimana? Nak lawan tu tak sampai hati lah, tak sampai hati sebab ialah kawan. Jadi saya hanya mampu senyum lah, mampu berdiam. Pernah sampai satu tahap tu saya hanya mampu macam gigit bibir je, macam gigit jari, macam saya tak tahu, saya mati kutu. Saya tidak tahu saya mau cakap apa sudah, sebab takkanlah saya mau marah melenting sebab itu waktu paling gembira kan bila reunion dengan kawan. Jadi saya telan sejalan. Bila sampai rumah tu memang saya menangis semenangis-menangisnya. Saya macam tak tahulah saya nak luahkan kepada siapa. Sebab bila dengan parents pun saya alami tekanan yang sama. Macam contoh keluarga saya, bila mak saya sendiri selalu membandingkan saya dengan sepupu saya. Macam saya faham mereka cantik, saya tidaklah secantik mereka. Saya bukan jenis yang suka menjaga penampilan. Saya hari demi hari makin gemuk. Sampai satu tahap tu saya punya abang sendiri pernah cakap dengan adik saya. Dia kata, kau ni janganlah kau makan banyak-banyak, nanti kau jadi gemuk macam kakakmu. Macam mana? Kau mau gemuk macam kakakmu? Waktu tu waktu makan tau. Jadi saya macam tersentak. Saya macam, salahkah saya kalau saya jadi gemuk? Saya tertarik dengan tindakan Idayu, di mana Idayu lebih memilih untuk mendiamkan diri apabila diejek dengan kawan sekeliling, tidak bertindak agresif, melawan balik kata-kata kawan Idayu sendiri. Itu satu tindakan yang saya pujilah. Jarang orang mampu berhadapan dengan situasi tersebut. Cuma dari segi aspek kekeluargaan Idayu katakan tadi, di mana abang dan mak Idayu sendiri membandingkan Idayu. Pada pendapat saya itu bukanlah penghinaan atau ejekan bagi Idayu. Di sini saya bukan mengatakan bahawa Idayu di sini tidak baik ataupun pandangan Idayu itu salah. Tapi cuba kita ubah pemikiran kita, di mana setiap penghinaan atau ejekan yang kita terima itu adalah sebagai pendorong semangat untuk kita jadi lebih baik pada masa hadapan. Kadang-kadang setiap perkara negatif yang kita terima tu kita patut ubah ke arah positif, supaya perkara negatif tu tidak berselubung dengan pemikiran kita, tidak menghantui setiap gerak-gerik kita, sehingga kan seperti Idayu katakan, bila di rumah Idayu sedih, menangis kerana memikirkan perbuatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Idayu sebelumnya. Bila kita cuba Idayu bayangkan, bila Idayu melupakan segala perbuatan mereka, Idayu memaafkan mereka, insya-Allah Idayu akan merasakan lebih tenang, kerana bila kita meredakan sesuatu perbuatan tidak baik dari orang lain, kita sendiri akan dapat manfaatnya, di mana kita boleh berfikir lebih tenang, kita jadi lebih bersemangat, lebih ke arah lebih baik dari sebelumnya. Cuma macam mana kalau orang sendiri di sekeliling saya semakin melampau? Saya perlukan sokongan, saya perlukan bimbingan. Tapi orang yang saya harapkan untuk bimbing saya, orang yang saya harapkan untuk tolong saya, sendiri ejek saya, sendiri rendah-rendahkan saya. Saya rasa macam kecewa. Sebab yalah, saya rasa macam kosong, saya tidak siapa-siapa. Kadang-kadang saya rasa macam hina sangatkah saya jadi gemuk. Dan bila orang perlekehkan baju, bila saya hendak berfashion atau hendak membeli baju, orang selalu kata, Dayu, kau tak layak lah pakai baju ni, kau pakai baju tu lagi layak. Saya rasa, saya tidak tahu lah mau cakap macam mana lagi, tapi saya rasa sangat sedih, saya cukup kecewa. Seolah-olah macam saya tidak tahu sudah apa yang saya mau buat, macam mana saya nak ubah pemikiran, macam mana saya nak cuba untuk positif. Sebab benda tu bagi tekanan. Bila saya mau cuba untuk berkata-kata, saya cuba untuk bagi tahu, saya rasa macam saya down. Saya tidak ada orang yang bantu. Sebab tu saya cari Cik Ayu ni.
sebagai pembimbing, saya nak sangat minta tolong. Macam mana saya nak ubah pemikiran ni? Macam mana saya nak jadi lebih yakin dengan keadaan saya yang gemuk? Bukan untuk tarik perhatian, tapi sekurang-kurangnya saya boleh pertahankan diri daripada bertindak agresif. Saya tidak mau agresif, so saya tidak suka bergaduh. Saya tak suka bertengkar dengan orang. Dan saya kalau boleh, saya tak nak lupakan hati orang. Mungkin sebab itulah orang selalu ejek dan merendahkan saya. Itulah saya tak tahulah Cik Ayu ni saya nak buat apa lagi. Ida Ayu, apa yang saya boleh katakan di sini, apabila Ida Ayu lebih percaya diri, lebih bersyukur dengan diri sendiri, insya-Allah keyakinan tu akan datang sendiri. Kerana seperti kita tahu, semua ciptaan Allah tu cantik-cantik belaka, indah-indah belaka. Tiada satu pun ciptaan Allah yang dilahirkan atau yang dijadikan tidak baik. Mulai hari ini, apa yang saya boleh katakan lagi di sini, apabila Ida Ayu mendengar setiap penghinaan atau ejakan yang diterima, seperti kawan-kawan Ida Ayu katakan, mulai hari ini Ida Ayu pekakkan telinga. Tidak peduli setiap penghinaan diterima tu, macam orang cakap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pekakkan telinga, tidak mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka. Sebab Ida Ayu, kata orang putih, you don't have to be accepted by others, because you yourself, Ida Ayu sendiri perlu terima dengan diri sendiri. You have to accept yourself. Sebab kita hidup pada hari ini tidak perlu pun menerima pendapat orang lain pasal kita. Kita sendiri yang perlu percaya dengan diri sendiri, kerana kita hidup ni berdiri dengan tapak kaki sendiri, bukannya orang lain. Kita berfikir dengan pemikiran kita sendiri. Kita tidak perlu pun bila saya pakai ni, apa orang lain fikir. Bila saya pakai tudung ni, tidak sesuai dengan baju ni, mesti orang fikir ni. Kita tidak perlu fikir pun apa yang orang fikir. Kita perlu fikir dengan diri kita sendiri, kejadian diri kita sendiri. Kita tidak perlu peduli ataupun kisah dengan pemikiran orang lain. Nantaklah apa yang mereka mau katakan, kita teruskan berdiri dengan yakin, dengan tidak menghiraukan apa-apa yang berlaku di sekeliling apabila mereka cuba menjatuhkan Ida Ayu. Selain daripada berfikir positif, menjadi lebih yakin ataupun tidak peduli dengan apa yang orang lain kata, cuba Ida Ayu buktikan kepada mereka bahawa Ida Ayu adalah lebih baik, orang yang lebih baik daripada mereka. Macam contoh, Zulin Aziz. Kenal Zulin Aziz? Kenal. Zulin Aziz pernah kata di mana orang gemuk pun boleh kurus. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah kurus ini tidak menjanjikan kita untuk lebih baik, lebih cantik, tapi kita perlu jaga pemakanan kita seharian untuk kekal sihat. Itu adalah maksud saya lah. Jaga kesihatan kita, jaga setiap pemakanan yang kita ambil seharian. Tapi kalau saya kurus, saya macam ada masalah bila saya selalu hadapi tekanan dengan orang sekeliling yang ejek. Bagi saya sudah jadi satu bebanan, dan lagi tekanan dengan hal sekeliling macam hal universiti, Pembelajaran. Macam terlalu banyak bebanan. Jadi bila saya stres, saya jadikan makanan tu sebagai tempat untuk saya buang stres. Kadang malam tu saya sampai makan sampai saya tak tahu dah berapa porsi sudah saya makan dalam masa sehari tu. Jadi kadang benda tu bila saya tekanan, saya macam give up. Saya tak tahu dah macam mana mau jadi kurus kan. Cik Ayu ni boleh bagi saya tips macam mana saya nak amalkan gaya hidup sihat. Okay. Apa kata Ida Ayu mulakan gaya hidup sihat ni bukanlah dengan diet ataupun tidak makan secara mendadak ataupun berpuasa. Langkah pertama yang Ida Ayu boleh lakukan pada pendapat saya adalah dengan mengawal portion Ida Ayu ambil. Maksudnya, kalau Ida Ayu makan tengah hari, nasi tu boleh ambil dalam segenggam, lauk sedikit demi sedikit. Lepas tu amalkan pemakanan buah dan sayur-sayuran. Bukan itu sahaja, berjogging ataupun bersenam. Sekarang ada banyak contoh yang mudah lah dari YouTube, daripada Instagram yang menunjukkan langkah-langkah untuk bersenam dengan mudah, ataupun bagi beginner, orang cakap kita boleh lakukan
satu demi satu. Kalau saya sudah bersenam, Cik Ayu ni ada tips tak? Macam mana saya nak betulkan penampilan saya? Sebab yalah, kadang-kadang orang kata saya ni macam pakai macam makcik, ada yang panggil macam kakak, macam itulah saya dengan spek mata lagi. Jadi kadang tu malulah bila mau tanya dengan kawan-kawan kan, nanti mereka ejek lagi. Kalau boleh biarlah saya cuba dulu supaya mereka nampak yang saya pun boleh jadi macam mereka. Betul cakap Cik Ayu ni, yang kita mesti yakin, mesti positif. Cuma saya tak tahulah macam mana saya nak betulkan penampilan. Dia tahu muka pun dah macam apa. Jadi saya tak tahu. Boleh Cik Ayu ni bagi saya sedikit tips macam mana nak buat tu? Apabila kita menyentuh ataupun berbual tentang penampilan yang dimaksudkan ni bukanlah dengan berdandan, berhias melawak ataupun bermakeup, tapi kita boleh minimalkan penampilan kita tu agar kita lebih yakin berhadapan dengan orang. Contohnya apa yang Ida Ayu pakaikan pada hari ini, pada pendapat saya okey, kemas, cantik. Tudung Ida Ayu pun dililit dengan kemas. Cumanya apabila kita berhias sedikit sahaja, kadang-kadang itu lebih menimbulkanlah perasaan yakin diri terhadap diri kita sendiri. Langkah pertama Ida Ayu boleh lakukan apabila kita memilih pakaian, kita jangan memilih pakaian yang di luar saiz kita. Jangan ambil terlalu besar, kerana bila kita ambil saiz yang lebih besar dari kita punya saiz badan, akan menampakkan diri kita lebih besar, dan kita juga tidak boleh ambil saiz yang lebih kecil. Jadi maksud saya di sini, apabila kita memilih saiz pakaian, pilihlah yang bersesuaian dengan saiz badan kita. Kalau macam contoh saiz saya XL, perlukah saya ikut orang lain untuk pakai saiz M atau bukan dengan saiz XL? Seperti yang saya cakap tadi, kita perlu memilih saiz, memilih pakaian yang bersesuaian dengan saiz kita. Sebab apa faedahnya di sini? Apabila kita memilih pakaian yang bersesuaian dengan saiz badan kita, kita lebih selesa. Contohlah Ida Ayu bayangkan, bila Ida Ayu memakai pakaian yang lebih kecil, kita sendiri susah untuk bergerak, melakukan perbuatan seharian. Kadang sesak nafas. Sebab itu kita perlu memilih saiz baju yang bersesuaian dengan badan kita untuk memudahkan pergerakan kita seharian. Okay. Corak baju juga penting dalam pemilihan pakaian. Kalau saiz badan seperti Ida Ayu, saya menasihatkan untuk memilih corak bunga yang lebih kecil, tidak terlalu berselera, supaya menampakkan badan Ida Ayu agak kecil lah. Lepas tu pemilihan jalur juga. Apabila Ida Ayu memilih pakaian yang berjalur, sebolehnya lah pilih jalur yang menegak. Apabila Ida Ayu pakai skirt ataupun baju yang mempunyai jalur yang menegak, itu akan menampakkan Ida Ayu kelihatan lebih tinggi, lebih kurus. Semua itu adalah ilusi corak lah yang menampakkan yang kurus boleh kelihatan berisi, yang berisi kelihatan agak sedikit kurus. Akhir sekali, pemilihan warna. Untuk Ida Ayu, apa yang saya boleh nasihatkan adalah memilih warna yang sedikit gelap. Macam Ida Ayu pakai pada hari inilah, memilih warna yang hitam. Cuma sebaiknya apabila Ida Ayu memilih pakaian yang warna hitam, tudung pun tidak perlulah warna yang sama. Ida Ayu mempunyai kulit yang cerah. Ida Ayu boleh pilih warna tudung yang agak cerah, warna pastel, contohnya pink, untuk mengeluarkan tona warna kita, mengeluarkan kecantikan muka kita. Tapi muka saya kusam sebab saya tak pakai makeup, saya tak pandai. Jadi macam mana saya nak pastikan bila saya pakai tudung cerah, tudung cerah, wajah tidak kelihatan kusam. Sebab selalu orang ejek macam mak-mak je. Saya pun tak tahu. Okey, faham Ida Ayu. Di sini Ida Ayu tidaklah perlu untuk berbedak ataupun pakai foundation, melukiskan kening. Tidak perlu. Semua itu tidak wajar. Wajarlah jika
Cuma pada pendapat saya, Idayu cuma perlu mengaplikasikan sedikit sahaja produk makeup. Contohnya pada pendapat saya adalah lipstick. Idayu boleh memakai lipstick untuk mewarnakan warna bibir kita supaya tidak kelihatan pucat. Apabila bercakap dengan orang, kita tidak mau kelihatan wajah kita nampak pucat, nampak sakit. So apabila kita memakai warna gincu, itu akan melihatkan wajah kita lebih cerah, lebih hidup. Lebih hidup. Maksudnya tidaklah kita ni nampak tidak bermaya, penat. Lepas tu bukan itu sahaja, gincu yang Idayu beli pun Idayu boleh pakai di pipi. Pakai di pipi sedikit, salitkan sedikit, lepas tu Idayu ratakan, biar kelihatan wajah Idayu tu mempunyai pipi yang merah-merah. Itulah, kita perlu memainkan warna sedikit lah di situ. Maksudnya menaikkan seri muka Idayu. Ya, itu yang saya cuba sampaikan lah. Apabila Idayu memilih warna gincu, saya nasihatkan untuk memilih warna yang tenang saja, warna pink yang tidak terlalu terang, yang biasa saja, yang warna seharian, natural ya. Natural. Selalu nampak orang makeup tutorial sekarang banyak orang buat tutorial kan di YouTube. Banyak yang mereka kata makeup natural. Cik Ayu ni bagi tahu, macam makeup natural. So bukan itu sahaja, hari demi hari Idayu boleh juga mengubah cara lilitan tudung untuk mengubah kita punya penampilan hari demi hari, supaya tidaklah kelihatan sama sahaja sepanjang hari lah. Faham. Alhamdulillah, lepas saya meluahkan segala masalah, perasaan saya dengan Cik Ayu ni, saya rasa macam sangat-sangat lega. Sebab waktu sebelum ni saya rasa macam diri saya ni sudah tiada masa depan. Seorang macam, inilah takdir saya sebagai seorang yang gemuk, yang tiada masa depan, yang mungkin selama-lamanya tidak berkeyakinan. Terima kasih banyak Cik Ayu ni sebab sudi bagi banyak tips, nasihat. InsyaAllah saya akan usaha untuk amalkan gaya hidup sihat dan buktikanlah pada mereka yang saya pun boleh jadi lebih baik. InsyaAllah. Saya pun harapkan begitu. Mulai hari ini, masih terekam. Mulai hari ini, Idayu jangan pedulikan kata orang, teruskan yakin, berdiri di kaki sendiri, jangan fikirkan setiap perkara negatif yang Idayu dengar. Percaya dengan diri sendiri, bersyukur dengan kehidupan kita. Itu yang saya harapkan dari Idayu lah. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Cik Ayu ni. Semoga Allah sentiasa merahmati, murahkan rezeki Cik Ayu ni. Sebab Ayu juga begitu. Sudi ajar, datang dan bimbing saya yang tak pernah saya jumpa selama ni. Tiba-tiba datang sudi untuk meluahkan. Inilah proses bimbingan yang saya katakan awal-awal tadi. Terima kasih banyak Cik Ayu ni. Terima kasih juga Idayu kerana sudi menghadiri proses bimbingan dengan saya. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di mana-mana lah. Tidak semestinya melalui proses bimbingan ini lagi. Mungkin kita boleh berjumpa di kedai makan ataupun di shopping kompleks. Mungkin kita boleh jumpa lagi lah lepas ni untuk belajar makeup kan. InsyaAllah. Okay.